Okay. 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 So sana dah tengah rekod lah. Oh, okay. Kena cium lah. Macam sembik. Macam Ni episod berapa? Episod 5 tak? 5. Tadi Jadi, 3. Episod jangan beritahu sebab 4, 5. boleh jadi ni episod yang keempat. Okay, 1, 2, 3. Aku sokong tu kalau lagu ni ditukar. Dia macam show 90-an tak? Pemain hantu. Dia buat kau tergantung. Tak, serius. Tak ada beat lagi. Tak apa. Hi, welcome back to Belatuk Pod episod 05. Ya dah 05, betul lah 05. Boleh lah, boleh. Ya. So ni sambungan sambungan sesi. So sampai Kita membincangkan tentang tadi lah ni serius tu ke? Aku tahu. Tadi dia lain sikit kan. Kita borak tentang ni tadi. Harapan palsu yang sekolah berikan kepada pelajar. Boleh tak gitu? Boleh. Boleh. Harapan palsu. Harapan Okay, palsu. aku intro dulu lah. Boleh? Kenapa aku cakap sekolah banyak memberikan harapan palsu kepada pelajar? Perlu tak kau mention apa? Kau nak cerita latar belakang persekolahan kau kan sekarang? Boleh? Aku bersekolah rendah di Felda Pancing Selatan. Sampai darjah 6 dapat 5A, aku masuk Semseh. Semseh ni sekolah Sultan Haji Ahmad Shah dekat Kuantan lah. Dia ada dua, satu Pekan, satu Kuantan. Aku yang kat Kuantan ni. Alright. Jadi kenapa aku cakap sekolah memberikan harapan palsu kepada pelajar? Sebab sekolah hanya ini based on pengalaman aku lah dan pengalaman beberapa orang kawan aku lah. Benda ni tak disokong oleh data tau. Dia tak disokong oleh data. Kenapa aku cakap macam tu? Sebab waktu aku sekolah, dalam kepala aku hanya fikir untuk jadi doktor, engineer, lawyer. Doktor, engineer, farmasi, doktor gigi. Nak try? Tak share mic dengan Kai. Oh, Tak dengar. Tak apa. So tak hidup lah. aku rasa dia macam aku punya exposure kepada alam pekerjaan yang sebenar tu tak holistik lah. Aku tak tahu sebenarnya kat luar tu ada pekerjaan sebagai seorang ejen insurans contoh ataupun aku tak tahu dekat luar tu ada pekerjaan sebagai seorang ejen hartanah katakan lah, ataupun salesman kereta. Salesman kereta boleh jadi satu kejayaan yang sangat bagus untuk aku sebab aku suka kereta dan aku ada knowledge pasal kereta sikit. Dan I think kalau aku jadi salesman kereta mungkin aku boleh score. Cuma waktu kat sekolah aku cuma dapat exposure tentang bila kau belajar pandai-pandai, nanti bila kau dah score, kau dapat scholar, belajar overseas, kau boleh jadi doktor. Tapi tak nak jadi doktor. Kau jadi engineer. Kau tak nak jadi engineer. Aku nak jadi salesman kereta tapi aku tak tahu ada position salesman kereta. Masa sekolah mana tahu apa tu. Kau tak tahu apa. Unless kau orang spoon feed kau lah. Tak tahu tak kat luar sana ada pekerjaan ni macam ni. Tu lah maksud aku. Okay. Tapi aku rasa benda apa? Okay. Aku rasa benda tu berlaku maksudnya input daripada cikgu-cikgu kau kena jadi macam ni. Aku rasa benda ni mungkin pada ketika itu benda ni yang high paid punya ni lah. So dia macam dia macam cikgu-cikgu dia nak anak-anak murid dia semua jadi ni berjaya kan, nak jadi orang senang. Dekat apa yang mungkin cikgu punya exposure pun bidang tu lah yang paling nak kata menjamin macam tu lah. Aku rasa dia macam ni. Dia pendek kata kan, asal jumpa doktor je mesti ada duit. Engineer ada duit. Okay. Kau macam mana Kai? Aku okay. Tadi kau sekolah Sekolah Sains Sultan Haji Ahmad Shah Pekan Kuantan. Aku sekolah Sains Sultan Haji Ahmad Shah Pekan. So kita lebih kurang sama. Macam aku sekolah rendah pun sekolah Felda. Kita budak Felda yang masuk ke
Sekolah asrama penuh. Sekolah asrama penuh. Okay. Di mana sekolah asrama penuh ni masa zaman kita tu memang orang tahu dia punya Prestige lah. prestige, dia punya benchmark untuk pendidikan tu bagus kan. Faham. So macam aku, masa aku diterima masuk, aku ada pergi kedai satu kedai gunting rambut kat kampung aku. Aku cakap aku sekolah sini kan, sekolah asrama penuh kan. Pakcik dia cakap, oh nanti boleh bawa helikopter lah. Bapak epic tu. Betul. Maksudnya kita dari orang kampung dan kita masuk ke sekolah yang bagus, orang kampung pandang kita tau. Benda tu aku rasa benda tu. So kau boleh bawa helikopter tak tu? Sekarang tak boleh tu. Bawa motor sekarang ni kan. Kan? So benda tu kita pegang tau. Masa kita kecil kita pegang itu macam pandangan orang pada kita tu bagus kan. So along the way kita memang belajar dekat sekolah. Kita bukan jadi budak nakal, kita follow apa yang cikgu suruh. Cikgu cakap macam ni kita buat kan. Dan aku rasa benda yang sama sebab aku sekolah asrama penuh. Cikgu masa zaman tu, cikgu hanya cadangkan untuk jadi benda-benda yang profesional lah. Doktor, peguam, accountant, arkitek kan, benda-benda macam tu. Even sekolah aku pun diharamkan main muzik tau. Bapak kalau tidak aku rasa aku dah ada bakat sikit lah untuk jadi artis ke apa kan lah. So masa zaman aku apa tu, zaman kita punya potensi sedang membangun, kita tak dibenarkan untuk mengembangkan potensi kita tu. Disekat lah. Kita tak disekat. So sampai sudah kita tak tahu kita boleh main. So bila habis belajar, habis sekolah menengah barulah kawan ajak pergi karaoke. Okey, kita pergi karaoke. So kita memang ada jiwa tu, tapi lepas sekolah baru kita boleh luahkan kan. Okay. Tapi sekolah mana yang tak bagi explore tu? Sekolah mana? Sekolah aku lah. Zaman tu. Ustaz Mak Syah? Dia tak bagi main muzik? Tak boleh main. So pekan tak bagi muzik? Kau boleh main alat percussion, nasyid apa semua tau. Tapi kau tak boleh main gitar. Even sebelum batch aku tu ada je untuk marching band apa semua ada, tapi tak tahu kenapa diharamkan. Mungkin zaman tu dia ada satu apa tu? Aku rasa diharamkan bawa ke asrama. Tak, even dekat bilik muzik pun tak ada. Bilik muzik pun tak ada. Kita tak ada pendidikan tu tau. So aku rasa benda tu satu kerugian lah untuk aku. Aku rasa malang lah. Aku rasa malang. Betul. Aku rasa macam sistem tu dah menjadikan aku sebagai mangsa lah. Tapi macam aku sebelum aku form 1, form 2, form 3. Form 1 aku sekolah asrama sekejap. Form 2, form 3 aku masuk Tengku Mahmud School. Sekolah menengah kebangsaan Tengku Mahmud Besut. Dia sekolah harian tapi dia ada campur lah dengan budak asrama kan. Tapi one thing about sekolah tu, dia menggalakkan. Macam aku dulu, aku pernah ada dalam band and perform. And aku rasa macam supportive lah. Dia rasa macam okay, this is a good environment. And yet again, aku form 4, form 5, aku MRSM Muazzam Shah. And MRSM Muazzam Shah pun dia, of course lah, dia ada apa, culture sekolah asrama sikit. Dia punya work hard lain sikit apa semua kan. Tapi yet again, dia pun aku rasa satu environment yang sangat supportive. Sebab satu, dia ada team gamilan ke apa entah kan. And tapi dia tak adalah macam nak mengongkong macam orang tak boleh buat something apa semua. So aku rasa good lah. And in term of macam career development yang akan datang apa semua kan, both school yang aku dah pergi tu, dia tak impose macam kau keluar nanti boleh lah jadi engineer apa semua kan. Tapi mungkin sebab masa aku dekat MSM, cikgu-cikgu aku muda, ada energi lagi. So masing-masing macam dia tanya macam okay, you bila you besar nak jadi apa. So aku ada kawan-kawan yang dah sikit expose dengan dunia luar kan. Bila dia orang sebut macam okay, this is good. Like okay, you know about this position ini macam okay, everyone. So this is one of the position yang mungkin orang tak selalu sebut tapi exist and it's a good paying job macam tu. And sama juga macam dekat sebelum aku form 4 kan, pun sama. So sebab tu bila aku dengar cerita kau, aku rasa macam malang lah. Macam macam kau dulu masa sekolah kau ada kelab counselling ke, kerjaya dan counselling apa?
Okay, PRS. sekolah aku ada. Sekolah aku ada. Memang masa tu aku kaunselor aku tu Cikgu Halim lah, kalau tak silap aku. Cikgu Halim Abdul Rahman. aku tak tahu sekarang macam mana. Cuma pendedahan cikgu aku masa tu, cikgu kaunselor lah. Dia lebih-lebih kepada macam okay, lepas habis ni dia akan tengok kita punya karakter. Okay, macam masa aku tu aku ada juga cakap aku nak jadi cikgu kan. So dia macam okay, bagus juga dia cikgu, supportive lah kan. So masa tu dia dari segi ruang lingkup tu dia lebih berkisar kepada benda yang ada masa tu. Macam Syafiq cakap tadi, salesman memang tak pernah kita dengar. Salesman kereta, salesman insurans, yang kita tahu businessman lah kan. Tapi kita punya apa tu kita cakap pendidikan tu dan kita punya skill tu tak digilap ke arah untuk jadi usahawan tu. Ada, tapi dia tak macam terlalu awak jadi usahawan, awak jadi businessman, memang awak kaya. Awak jadi businessman, awak akan maju, awak lagi bagus daripada jadi doktor. Tak ada benda tu tau. So bila aku lepas habis diploma baru aku rasa macam jadi usahawan lah. Macam tu lah. Itulah turning point untuk aku jadi usahawan sebenarnya. Lama lambat lah, bukan dari kecil kan. Macam tu lah. Macam Kai satu sekolah dengan Sapek kan? Bukan. Bukan. Bukan ke? Aku Bukan Kai. Minta maaf. Apa bukan? Am ke sekolah ni lu? Aku sekolah harian. Aku rasa Sekolah aku harian. lah satu-satunya orang daripada sekolah harian. Tapi kau sekolah ni tu? Okay, aku sekolah rendah. Aku dekat Sekolah Kebangsaan Teruntung. Depan ni lah. Dan sekolah menengah di SMK Tengku Panglima Perang. Tidak. Yang mana sini secara tidak sengajanya, tak silap, sekolah rendah, sekolah menengah pun dua-dua aku sama dengan Ida. Okay. Tak ada. Okay. Balik. Okay, kita borak pasal Ida. Cik. Apa tadi kau punya point ni? Tapi sekolah kau macam mana? Sebab okay, I think this is a good opportunity lah. Sebab aku MSM. Kai sekolah yang nama sama dengan Sapek tapi dekat Pekan. Ya, so Macam dapat kau sekolah view lain harian? sikit lah. Yes. Okay. Kalau macam aku tak ada dalam environment sekolah aku ni, dia tak adalah macam kau orang kan. Basically macam kita orang bebas nak explore nak buat apa je. Sebab ruang masa kau dekat sekolah daripada pagi sampai Tengah hari last lah. loceng je. Lepas tu kau nak explore nak buat apa tu. Lepas pada tu family lah, macam mana family kau susun semua lah. Jadi macam aku kita teruskan je lah. Tak nampak ni. Tak ada isi. Tak ada isi. Okay, kan dia nak tanya benda-benda ke? Tak, macam aku lah. Masa aku Form 1 kan. Masa aku Form 1, aku lah budak paling pandai kat kampung aku. Masa aku Form 1 aku lah budak paling pandai kat kampung aku masuk Samseh. Faham tak? Masa tu aku rasa aku memang pandai gila. Bila aku masuk Samseh, berkapar lagi orang pandai. Memang bersepah lah. Memang kalau aku dapat A80, geng ni namanya A99 lah. Tapi waktu aku di Samseh, aku difahamkan yang sebenarnya kebanyakan murid-murid di sekolah berasrama penuh dia datang daripada keluarga B40. Dia sebenarnya dia government punya dasar ekonomi baru, dia dia ambil budak-budak ni yang di luar bandar, ajar, bagi pandai, dan kau keluar dan kau boleh ubah ekonomi keluarga kau lah. Betul. So that's the idea. Bagus. Namun circle aku di sekolah pun orang yang sama level dengan aku. There's nothing bad. Bagi aku okey je. Sebenarnya aku cucu peneroka, ni anak peneroka, ni anak peneroka getah. So kau faham tak? Aku tak dapat exposure secara terus tentang apa yang ada kat luar. Sebab bapak kau kerja benda, ayah aku ni getah. Ayah aku kerja juruteknik TMB. Ayah aku peneroka. Sama. Sebab duduk in the same circle kan. Sebab in the same circle. So aku tak ada that exposure yang dah ayah aku pun kerja kilang. Tok aku peneroka Felda. So bila aku datang borak dengan member aku akan borak benda yang aku bawa dekat rumah ni je lah. So aku tak ada exposure yang kau tahu tak sebenarnya kalau je insurans boleh kaya. Aku tak pernah dengar pun agent insurans. So kalau aku dekat luar, mungkin ada kawan-kawan aku yang bapak dia agent insurans. Faham tak? Kau tahu tak sebenarnya kan, aku ingat masa dekat matrik lah, sebab aku satu matrik dengan Sapek.
bila Sapek kata aku nak jadi realtor, aku macam benda siap. Realtor tu apa tu? So aku pun sebenarnya aku dalam macam aku dalam surrounding yang lebih kurang sama dengan Sapek. Aku tak ada exposure dan aku rasa malang masa aku sekolah, walaupun sekolah aku dia tak mengongkong, dia supportive, tapi dia tak memberi. Faham tak? Sebab okay, just imagine aku nak apply, aku tak tahu pun nak ambil degree kena ada foundation atau diploma dulu. So aku punya pandai aku kan masuk isi UPU kan, aku tak tahu macam ni. Ada dalam selection tu aku isi ijazah. Mana aku tahu. So itulah. Aku rasa aku rasa tak best lah. Macam aku tertinggal. Dah lah nak apply tu dah satu hal. Rumah tak ada internet, apa nak kerja kaki. So dia bila apa Acap cerita, aku jadi macam sonok nak cerita. Aku ada sia. Sebab aku dulu basically masa kat sekolah, setakat ni tak adalah nak dimomokkan kau nak jadi apa macam cikgu, kau kena jadi orang tu ni. Dia ni apa yang aku rasa lah, macam cikgu-cikgu kat sekolah aku dia macam as long as kau jadi orang dah cukup baik lah. As long as tak menyusahkan orang lah. Sebab even macam aku dulu masa sekolah, cita-cita aku nak jadi lain. Kau nak jadi apa? Aku nak jadi doktor gigi sebenarnya. Tapi benda ni aku sedar aku tak layak bila mana form 4 bio aku kantoi. Bio kantoi tapi cita-cita itu ada. Bila kau ingat kau pandai lah. Tak sebab rasa macam mampu aku lah mana-mana pun. Cuba lah. Lepas tu yang aku jadi sedar, aku rasa macam benda ni aku tak boleh realisasikan bila mana cikgu bio aku lah, ni cikgu ganti lah, nama cikgu ni cikgu Fidaus lah. Aku masa tu aku agak apa aku ingat nama dia sebab masa tu memang jambu dia lah. Tak, dia cikgu ganti. Cikgu bio aku tu dia cuti bersalin, lama kan cuti. So ada cikgu ganti, and cikgu ganti ni dia ni adalah doktor gigi, cikgu interim something, aku tak sure. Macam tu lah. So aku banyak inspired dengan dia lah, terinspirasi lah nak jadi macam dia apa semua. Tapi dia jadi kantoi lelaki, Cikgu Fidaus sebenarnya. Tapi yang jadi kantoinya bila masa kan kita SPM kan, kita kena ambil apa darah kan, nak check kita ni darah jenis apa kan. Aku kantoi masa tu. Sebab darah. Ujian darah kau fail. Darah kau tak valid. Bukan. Aku bila time ambil darah tu, aku tengok darah aku pitam. Sama. Aku berusung keluar lab bodoh. Aku yang tak boleh belah je. Esok lusanya aku teman member aku sebab aku seorang je ada lesen motor. So tu kelebihan aku sekolah luar kan. Form 4 aku dah boleh keluar pergi bandar dengan member kan, naik motor. Tengok. Esok tak silap di next weekend tu aku datang bawa member aku sebab dia macam tak ada transport, mak bapak dia macam tak boleh nak tolong apa sangat. So aku bawa dia gini. Aku pergi tempat yang aku tak ingat lah, lab something. Akak tu boleh kenal aku. Ni kau dia datang minggu lepas yang hitam. Epic. Memang epic lah. Lepas tu aku macam benda ni sebab kita cerita lah kat cikgu sekolah aku lah, sebab aku rapat dengan dia. Apa ada tuition something dengan dia lah, rapat dengan dia, cerita dengan dia. Lepas tu dia cakap itulah saya pun sebenarnya dah lama dah perasan awak ni memang tak layak macam dia doktor gigi ni. Cuba explore benda lain. Tengok apa bla-bla engineering ke apa. Masa tu aku tahu benda-benda tu. Bila bercakap tentang kerjaya ni yang bagi impact dekat aku ialah waktu alumni ataupun bekas pelajar datang sekolah. Aku rasa mungkin kalau macam sekolah harian ni mungkin tak banyak alumni yang aktif. Tapi macam kita orang dekat SBP ni, alumni memang agak aktif lah. Dia akan datang sekolah, bagi talk, show off kereta kan. So waktu aku sekolah, aku ingat lagi ada banyak senior-senior yang datang, super senior. Macam senior-senior dekat Semsan ni boleh bertahan juga. Dulu pengarah JK ramai lah, pengarah tu CEO tu, datuk-datuk ni kan. Dan okey je, bagus lah. Cuma masa aku sekolah, aku under that impression yang kalau aku keluar, aku confirm boleh berjaya macam diorang ni Betul. tanpa mengetahui resepi sebenar. Dan to be fair ialah reality tu. Dia macam ingat-ingat aku keluar nanti aku pergi belajar masuk U, masa aku akan keluar, aku akan kerja best, aku akan macam tu lah. Masa aku sekolah kau tak tahu apa tu, 13 tahun kan, kau tak tahu pergi. So
bila senior-senior datang bagi talk, cakap yang ni arkitek, yang ni doktor, yang ni CEO tu lah, ni macam-macam kan. So aku ada that feeling yang macam okay, one day aku akan sukses macam diorang lah. So bila aku habis je degree, datang satu perasaan tau, yang sebenarnya I have a long way to go untuk sampai ke peringkat diorang ni. Dan persoalan dalam kepala aku, mana orang yang dalam position aku ni waktu aku sekolah dulu. Faham tak? So waktu aku sekolah, yang datang semua dah sukses tau. Tak ada yang datang yang tengah struggle. Aku faham lah sebab apa alumni ataupun sekolah panggil orang yang dah sukses. Tahu kan kau nak bagi bad example kat budak-budak kan. Betul lah. Tapi that's the thing. Kau kena bagi tahu budak-budak yang kau kena struggle dulu. Ini contoh, aku sekarang aku tengah berniaga, aku struggle. So you will be in my position. Sooner or later you will be in my position sebelum kau jadi dia. So macam aku masa sekolah 13 tahun, aku hanya tengok dia yang dah berjaya, yang dah bawa Ferrari, kata awak. So tak fair lah. Betul. So aku bila keluar, aku keluar dengan satu harapan palsu, tak? Kan? Yes. Kau faham point aku? Aku faham. Aku nampak. Aku faham. Tapi kan, apa yang macam dari mana datang realtor tu? Okay, cerita dia macam ni. Waktu aku dulu ayah aku bawa kereta Saga tau. Kereta Saga buruk lah, ada lagi kat rumah aku kan. So kita orang pergi, aku tak ingat pergi mana, somewhere lah. Aku tak either KL ke, aku rasa mungkin pergi KL lah, hantar abang aku masuk Alam Shah kan. Syami. Oh, Syami Alam Shah. Syami Alam Shah. So, power. Lepas tu aku rasa dalam form 4 macam tu lah. Tak, hantar Syami pergi US. Hantar Syami, hantar Syami pergi UiTM. UiTM. Sorry. Dia sebelum pergi US Foundation. Intake. Pergi Intech. Lepas tu pergi naik kereta ayah aku. Aku nampak satu Porsche tau, warna kuning. So since that day aku tak pernah tengok Porsche tau. Aku tak pernah tengok depan mata lah. Selalu tengok dalam majalah kan, dulu kan kita, ayah kita selalu beli majalah kan. Aku tengok, damn, cakap lawa gila bro kereta ni. So aku cakap, okay abah, Angan hati kan, Angan nak beli kereta ni. So ayah aku cakap tau, kalau kerja makan gaji tak boleh beli kan kereta ni, kau kena business. Ayah aku cakap kan. So aku tu dalam kepala aku, waktu aku form 4, dalam kepala aku macam, okay aku kena business. So satu hari aku pergi, aku tak ingat sama ada aku pergi rumah member aku ataupun aku lepak kat dewan makan sekolah, aku tak ingat lah. Somewhere lah, tapi aku tengok TV. Tajuk TV tu Selling LA macam tu lah, cerita pasal estate agent lah. Dan dia buat Porsche warna kuning. So sebiji macam aku apa kau nak. So the straight minded me, aku macam okay, so aku nak pakai Porsche, aku kena jadi macam dia ni lah. Okay. Dia kerja di rumah. So kat situ ada datang idea untuk aku nak keluar dan kerja sebagai seorang penjual rumah. Waktu tu lah. Betul lah. Okay, aku nak cerita kak. Boleh. Tak, okay. Aku sebab aku growing up, aku clueless tau. Aku nak jadi apa lepas ni. Sebab aku daripada kecil, basic ini arwah bapak aku memang cakap, okay, nanti besar boleh jadi doktor kan. Tapi aku sama cerita dengan Am. Masuk lab kan pakai ada macam clip kan, tak berusung keluar. So satu cita-cita tu memang dah terkubur lah kan. And to be fair, aku memang dah cakap dah, macam parents aku macam nanti jadi doktor tak minat. Sebab aku memang someone yang suka benda teknikal. So aku nak jadi engineer. Tapi mak aku kata tak payahlah, dah ramai dah engineer. Aku macam kenapa ramai engineer? Tapi one thing about aku daripada kecil lagi aku memang suka, aku minat kamera. Memang kamera arwah bapak aku pun dah, aku rasa dah berapa dah aku janamkan. And growing up sampai aku sekolah form 2 ada cikgu sama macam ada cikgu praktikal. Dia I think UPSI kot. Dia cikgu UPSI praktikal. Masa tu dia train kita orang drama bahasa Inggeris. So dia minat fotografi and aku try main dengan kamera dia. So starting from there aku macam sebab sebelum tu pinjam kamera member je. Bawa balik, buat harta, kulu-kilir. So dapat pegang tu. So dia macam spark. Dia macam spark. Dia dah ada spark, tapi dia macam dia macam tambah gas lagi. So dia macam tambah minat lagi sampai aku habis form 5 pun aku masuk PLKN. Kan ada satu slot tu dia kata kau nak ada apa lepas ni kan? Aku lukis kamera sebiji. Serius? Tu aku ingat
Waktu PKN kan, ada orang tanya, okay, apa maksud DSLR? Ini angkat tangan macam ni, berapa nak jawab tu. Aku kena dekat PKN lah. Aku kena dekat back Aku kena sapek. Kata metrik. Sapek dengan aku katil sebelah-sebelah kat BKN. Aku masa tu aku tahu siapa mungkin jurulatih siapa tanya apa maksud DSLR. Ini member kat tangannya. Dah lah kat tangan tu melompat saya. Aku macam gila pada tak relax Tak relax And so I think carried from there. Even macam aku masuk U kan, untuk ambil course tu aku rasa memang a bit jauh lah. Sebab aku rasa aku perform quite well lah dalam SPM. So mestilah aku ambil course science. Dah masuk matrik modul 1 pun okay lah, result cukup lah. And habis matrik masuk U course science. Tapi meanwhile aku macam tak follow betul minat aku kan. So bila aku tak follow betul minat aku, belajar pun so-so kan. Nasib baik settle keluar agak jadi orang. Tapi aku rasa betul lah, aku tak dijual harapan palsu. Sebab aku tak diwayangkan dengan macam Sapek. Tapi aku tak diberi input, tak didedahkan. Tak tahu nak jadi ni kena buat apa. Ada kerja ni. So aku just follow passion aku yang aku ada daripada aku kecil sampailah ke besar. Tu je yang boleh berlaku. Okay, macam aku pula macam aku memang suka membaca lah. Dari aku kecil sampai aku besar, memang aku minat membaca. Masa sekolah rendah pun aku dah baca tau. Kalau korang perasan zaman-zaman dulu, nasi lemak dia pakai surat khabar lama. Surat khabar. So aku orang yang kau sambil makan kau akan baca apa yang tertulis kat situ tau. Sama. Aku orang macam tu. So memang aku dah di apa macam memang tabiat membaca tu dah dicipta dari kecil. Kadang-kadang bila aku nampak signboard, aku akan baca tau. Benda tu lah. So itu aku punya tak tahulah minat ke apa benda, aku tak tahulah benda tu kan. Cuma nak cakapnya, masa aku sekolah menengah pun, masa aku kat sekolah asrama penuh ni tadi kan, aku pernah dulu ada subscribe satu dewan lah. Kalau dulu ada dewan kosmik apa semua kan, kalau korang perasan, aku ada subscribe satu buku dewan siswa ke apa, aku tak ingat lah. Dewan siswa ada. Aku tak ingat lah the exact one. Tapi dia start dengan DP, Dewan Pelajar. Tapi dia benda tu memang aku setiap bulan akan subscribe, akan datang sampai dekat sekolah yang baru kita akan baca. So dalam tu bila benda berkaitan dengan SPM, dia akan beritahu lah, okay, ke mana hala tuju lepas SPM. Dari situ kita tahu lah, okay, ada pendedahan, ada karya macam kurator. Korang pernah tahu tak kurator masa korang sekolah menengah? Tak tahu, masa sekolah menengah tak tahu. Okay, macam aku tahu kurator tu apa. Kurator ni benda orang yang bekerja dekat muzium untuk arkib apa semua kan. So dari pembacaan itulah aku tahu ada kejaya ini, kejaya itu. Okay, tapi macam aku ni sama lah tadi macam kat sekolah cikgu cakap soal kau kena jadi 2-3 perkara ni. So kita orang yang tak tahu, mungkin aku ni jenis orang yang suka compete kot. Kita di sekolah asrama penuh, kita diajar untuk kau compete. Bukan untuk bekerjasama, bukan untuk macam tu. Tapi kau diajar untuk compete. Siapa paling power, siapa paling pandai. Benda tu kita dah diajar benda tu kat sekolah asrama penuh. Itu satu benda yang aku tak suka lah kan. Bila kita dah besar ni baru kita rasa kau tak perlu menang pun dalam semua benda. Cukup kau bekerjasama. Kau akan sama-sama menang. Benda tu lah kan. So bila kita seorang budak yang ada jiwa dan kita nak berkompet, so kita akan compete lah. Ini aku dah sampai tahap ni, aku sampai tahap ini. So along the circle antara budak-budak bekas pelajar aku, kita orang ada lah yang macam kau kat mana dah sekarang. Dia berkisar isu-isu tu lah. Bukannya berkisar kau macam kau benda-benda topik yang topik bodoh, tak ada lah. Topik generik yang dah biasa borak. Yes. So itu yang aku alami lah kan. So bila kita macam aku sekarang memang tak menjadi lagi lah. Aku boleh cakap aku tak menjadi lagi lah. On the way on the way insyaAllah kan. Cuma bila kita dah dalam circle yang macam tu, kau rasa kita selesa tak nak masuk circle tu bila kita tak jadi someone? Belum. Kita rasa macam tak best lah. Aku tak jadi lagi. Padahal
sebenarnya diorang tak kisah, tapi mungkin kita yang rasa macam tu. Betul, rasa rendah diri lah. Yes, Betul. inferiority complex macam tu lah kan. Tapi dalam sistem sekolah korang kan, macam kita dah ada MRSM, kita ada SPP, kita ada sekolah harian. Dalam within the system itself, bukan orang, within the system itself ataupun setup itself, ada tak apa-apa yang macam actually membantu untuk nampak hala tuju student lepas? Macam okay, aku bagi contoh Macam aku dekat MRSM, kita orang ada PUM. Aku lupa P tu apa, persatuan ke pertubuhan ke apa ke, tapi UM tu usahawan muda. So diorang ada program diorang, and diorang ada macam antara MRSM diorang ada macam gathering ke meeting, conference ke aku tak tahu lah. Tapi diorang ada program yang macam mantap. So dia ajar student macam mana nak buat ledger book, macam mana nak buat account, business kena ada apa, which part, nak kena ada marketing, nak kena ada tu. So student pun carry on a program, jual something, jual nasi lemak ke, jual apa ke, which is bagi aku something yang macam sangat membantu. Tapi so far that's the only thing yang aku nampak macam dah menjurus. So dia tak adalah macam membunga-bungakan, menggula-gulakan student, tapi dia actually tunjuk, bagi tahu, so student get a clear picture orang berniaga ni apa benda dia sebenarnya. Sekolah kau ada? Sekolah kau ada? Tak ada. Sekolah aku, kau nak jadi apa? Kau explore lah sendiri kan. Macam tu lah. Tapi itulah sebab kau bila kau dekat luar sekolah harian, so macam tu aku cakap dia, kau cuma ada waktu kat sekolah pagi sampai tengah hari je. Dan kau ada petang sampai lepas pada tengah hari sampai ke esok pagi pula waktu untuk kau explore kan. Kalau masuk sekolah asrama penuh waktu, memang tak ada lah. Memang muka kau kat sekolah tu 24 jam lah. Jadi macam buat benda vacuum. Dia vacuum barista dia. So macam bila ke SBP kita, macam aku lah, mungkin aku lah yang tak resourceful kan. Resourceful maksud aku macam tak mencari lepas SPM nak ke mana, buat apa semua. Aku okey je. Sebab aku dulu masa unit counselling lah dan kerjaya kan, dia ada macam buat macam personality test, tengok ke mana hala tuju apa semua. Tapi kau pasal nak, kalau kau pandai, kau tak ada option. Betul. Setuju tak? Betul. Bila kau pandai, kau tak ada option. Kau pandai, itulah doktor, engineer, arkitek. Betul. Tapi kalau kau tak pandai, bersepak option kau boleh buat. Kau boleh pergi belajar skill buat kerja kayu, masuk course buat kereta, bengkel, mekanik kan. Buat welding pun boleh. Kau boleh vocational. So banyak gila dua option. Kadang-kadang kan aku jealous tu budak-budak kemahiran ni. Yes. Sebab dia orang sebenarnya lagi masuk dari kita. Lagi hands on, sebab dia lagi hands on. Lagi hands on. Dia orang boleh buat, and dia orang macam everything daripada belajar kemahiran tu sampai kepada belajar nak hidup, everything hands on. So end up dia orang daripada belajar and buat and start their own thing. And somehow these are actually yang ada market value paling tinggi dalam nak kerja. Betul lah. Kan? Cuma macam ini yang aku tahulah, kalau sekolah berasrama penuh, ia diciptakan untuk melahirkan pemimpin. Itu salah satu pillar lah yang kenapa asrama penuh ditubuhkan kan. So macam kalau aku dulu dalam kepala otak aku kan, sebelum aku menjadi apa yang aku jadi sekarang, dalam kepala otak aku lepas habis degree tu jadi Perdana Menteri. bukan kerja kerajaan. Oh ya, kerajaan. Kerja kerajaan. So kita sebenarnya memang kebanyakannya banyak bekas student sekolah aku memang banyak lah yang kerja kerajaan. Memang mudah lah sebab kita dari sekolah asrama penuh, kita ada satu track record lah. Macam kau dari sekolah asrama penuh, mudah kau kira macam ada jalan pintas kau untuk jadi pegawai kerajaan. Betul. Berbanding kau dari sekolah biasa ke apa kan. So kita ada satu tiket yang besar dah sebenarnya. Tapi macam kita, masa zaman kita ni, untuk kau kerja kerajaan tak mudah tau. Kota sikit. Dan yang dah ada kat atas tu memang tak pencen apa semua kan. Banyak gila kot. Betapa. So kota tu tak ada.
kalau zaman-zaman dulu kau habis belajar degree terus kerajaan panggil kerja kan. Dia macam kursi kosong yang menanti untuk kau duduk. Betul doh. Kan? Dia tak sama. Betul doh. Okey, tapi macam aku, cerita aku menjadi seorang nak bajet-bajet acah-acah nak jadi usahawan lah kan. Sebenarnya macam ni tau. Aku lepas sekolah tu aku masuk matrik. Matrik aku kantoi. Aku tak boleh sambung degree. So aku buat diploma dekat kolej swasta lah. So masa kat kolej swasta ni, aku macam kena pergi praktikal. Tapi aku praktikal tu aku macam kena repeat lah sebab ada aku 2-3 hari tak datang. So majikan aku panggil kolej aku cakap dia ni tak datang, so aku kena terminate. So aku kena repeat praktikal lah. Okay, so tapi bagi aku benda tu jalan yang best lah. Untuk yang masa aku repeat tu, masa tu zaman memang kerajaan galakkan nak jadi usahawan teknologi ni. Masa tu MDEC baru mula start ditubuhkan. So dia panggil siapa yang nak jadi usahawan untuk benda-benda teknologi apa semua kan. So aku praktikal dekat company startup yang dapat geran MDEC tu. Best gila lah. Aku tak payah pergi office. Aku just cuma follow bos aku tu, macam mana nak buat apa nak buat kan. Sebab dia tak ada business. Dia macam bawa idea tapi idea dia tu dah diterima. So dia bawa kita lah, macam mana kita nak bawa bisnes ni macam ni, macam tu lah. So start dari situ aku jadi berminat untuk jadi seorang usahawan lah. Hingga masa aku buat degree pun aku ambil course yang teknologi keusahawanan. Dari situlah aku rasa macam aku nak jadi usahawan. Tapi aku tak tahu lah jadi usahawan ni mudah ke susah ke. Cuma dalam kepala memang best lah kalau jadi usahawan lah. Macam tu lah. Macam okay, so back to our topic kan. Macam sebab kau bring this onto the table kan. So actually apa yang kau wish untuk ada kalau pada masa tu dekat sekolah? Aku harapan aku kalau dapat diputarkan balik waktu lah, macam lagu, dia kena be more realistic lah. Kau kena jadi realistic dekat student tu. Sebab diorang tak tahu apa. Betul. Tak tahu apa. Macam aku cakap lah, aku tak tahu apa. So apa yang kau cakap aku telan ni. Okay, nanti dah habis belajar pandai-pandai, habis SPM, belajar overseas, nanti kerja bagus-bagus, dapat jadi CEO. Aku dengar, damn, best gila tak? CEO Megah Holding. Rasa aku dah jadi dah CEO tapi Mengah. Mengah Holding. Hari-hari Mengah. So kena lagi be more realistic dan kena embrace talent setiap orang tu. Kau kena kau tak boleh shut down potential budak tu. Kau tak tahu dia boleh jadi apa kan. Kau tengok sekarang mungkin dia nakal, dia macam rebel kan. Mana tahu nanti dia jadi ketua parti pembangkang kan. Mana tahu kan. Menteri kan. Sebab dia rebel tu kan. So aku nampak education system kita banyak shut down all this potential lah. Dan kau hanya berorientasikan skor atas kertas tu. Kau dapat berapa A, pointer kau berapa. Itu je yang membuatkan either orang nak respect kau ataupun tak. Tak fair tu. Tak fair. Mungkin aku bodoh, aku tak pandai belajar kan. Tapi mungkin aku pandai menyanyi. Kan? Boleh jadi musician, ada bakat macam kan? Contoh lah. Mungkin aku bodoh tapi aku sebenarnya pandai menyanyi. Kalau aku menyanyi aku boleh. Aku meragui. Contoh. Okay. Tapi apa kau punya proposed solution? Contoh lah macam contoh sekarang ni sekolah dia ada program dia kan. Dia ada program dia, program contoh macam hari usahawan, so all those things lah. So program-program tu kena diimplementkan dan pelibatan daripada semua pihak lah, termasuk pelajar itself lah. Yang kedua alumni lah. Alumni tak boleh macam tunjuk kat student all the sunshine and rainbow. Kau kena tunjuk juga ribut tu sekali-sekala lah. Betul. Okay, adik-adik sebelum ni kita banyak bawakan adik-adik dengan CEO, datuk-datuk kan. Okay, untuk kali ni abang akan bawakan hustler. Yeah. Okay, ini pengusaha kedai makan. Yang ini pengusaha fashion label. Kan, contoh lah. Kita cerita lah. Okay, abang sebenarnya sekarang ni bisnes abang tengah terbaik lah. Tengah kantoi. Kau tahu tak bukan senang sebenarnya nak jadi ni. Ataupun kau kerja architecture firm, kerja dengan arkitek. Kan. Okay, aku memang nama aku architect assistant tu. Tapi aku sebenarnya kerja aku print je tu.
Aku punya apa bos tak bagi aku design memang tak dapat. Aku memang kerja pre ni. Runner makanan. Runner makanan hantar barang Kalau order food panda. Kan? So macam kalau even lah cikgu ke ataupun alumni ke nak bring someone to the school untuk cerita dengan student, make sure you kena include juga all these people. Sebab sekarang ni kau hanya pilih dia ni berjaya kena bawa. Kau kena tengok juga angle yang sebenarnya yang lagi realistik dan lagi relatable dekat pelajar tu. So propose lah. Dia kena show the hard truth lah. Kau tak boleh nak tunjuk sunshine rainbow tak fair. Cuba macam Syah Pekan panggil, okay Khairullah datang Syah Pekan cerita, bagi talk sikit kat budak-budak. Banyak benda kau nak share tak? Ya. Macam-macam kau nak share sebenarnya. Banyak benda nak meluah tau. Dia macam ni. Okeylah, bagi aku, apa yang kita tak jadi sekarang, walaupun dulu kita nak jadi macam ini, kita tak jadi benda tu, bagi aku normal. Aku dah boleh adapt benda tu. Dan bagi aku rasa aku puas lah apa yang aku jadi sekarang. Walaupun kita tak lah someone yang orang boleh panggil untuk bagi talk. Tak. Tapi secara individualnya kita rasa kita bagus. Kita rasa kau dah lalui jalan yang walaupun berliku, tapi kau ada pengalaman yang bagus lah untuk kau kongsi kan. Dah cukup membina. Betul. Untuk memberi balik dekat orang kan. Dan kalau let's say lah, kalau orang panggil aku untuk bagi talk kan, untuk cakap soal perjalanan hidup macam mana kan, kita tak buat salah tau pun. Dari dulu kita mengikut jalan yang sebenar lah. Tak adalah buat illegal punya aktiviti, tak ada. Kita mengikut jalan yang lurus lah kan, kita cakap kan, dari segi undang-undang. Okay. So bagi aku, kalau contoh kita dipanggil, kita akan cerita benda yang betul lah kan. Sebab tak semua orang boleh jadi doktor. Macam cakap, okay, contoh lah, kalau tadi cakap even dia dapat 10A pun, tapi dia tak boleh nak tengok darah. Even tak boleh nak tengok darah. So no point lah. So bukan itu kerja dia kan. Okay. So bagi aku, apa yang kita jadi sekarang, benda tu bukan silap kita. Itu adalah journey kita punya perjalanan untuk kita sampai pada satu tahap yang lebih bagus lah kan. Dan bercakap soal isu, ya macam sebenarnya kalau bila aku tenung balik kan, sebenarnya kita punya sistem pendidikan ni, dia macam dia akan berubah-ubah kan. Bila orang tu, bila someone ni jadi menteri pendidikan, menteri pelajaran, dia akan cakap buat benda ni kan. Bila someone ni jadi menteri pelajaran, dia akan tukar pula sistem kan. So kita zaman dulu, kalau kau ingat, berapa ramai menteri pelajaran kita? Ya. So semua ada macam ada benda yang nak bawa. Dan kita jadi mangsa tu tau. Jadi tikus makmal lah. Kita jadi mangsa, dan aku rasa cikgu-cikgu kita pun jadi mangsa juga. Macam tu lah sebenarnya. Itu dia terus lah kan. Macam Apa dia? I mean apa yang kau rasa, apa yang ideally apa yang kau nak, apa solution yang kau nak ada untuk kau pada masa tu? Macam apa? Pada masa tu to be honest, aku agak bersyukur lah dengan apa yang aku dah lalui kehidupan aku daripada sekolah tu. Sebab aku rasa macam nothing to regret pun. And aku enjoy aku punya life masa tu lah. Dia macam smooth sailing je lah. Nak kata smooth tu tak ada lah, tapi somehow good life, proses kehidupan tu aku enjoy lah. And bagus. Nak kata regret itu ini, aku nak itu ini, aku rasa macam tak pun. Tu just benda-benda yang aku lalui je. So tak ada komen sangat lah. Macam aku closing this discussion Macam aku macam setuju dengan Sapek. Dekat sekolah I think it's berbaloi untuk kita bawa senior-senior atau alumni untuk datang dan cerita apa yang sebenarnya berlaku on the ground, and apa peluang yang ada dekat luar sana. And cikgu-cikgu pun, bukan cikgu-cikgu lah, I mean the system itself kena lay out. Contohlah katakanlah, walaupun sebab people change and orang yang berada di situ pun berubah-ubah. Tahun ni dia ada, tahun ni, tapi in a way student kena didedahkan apa susu galur perjalanan, what's the next step. So macam aku dah miss, aku tak tahu apa next step aku kan. And dia punya reality next step tu pun
aku tak dapat. So aku rasa sama dengan Sapek. Aku rasa aku nak, kalau ideally pada masa tu, aku nak kalau orang datang cerita dekat aku macam mana dunia sebenar. Okay, aku contoh aku businessman, so this is what I do, but the challenges is as tough as kat mana aku sekarang ni. Aku dah berjaya, tapi to get here, okay, this is what I had been through. And so tak adalah aku macam digula-gulakan sangat ke apa ke. So aku nak lah benda tu sebenarnya. Betul. So kenapa aku rasa macam sekolah harian biasa ni lebih menyeronokkan dan lebih lively? Kau nak tak? Fun fact, betul. Aku setuju. Aku setuju. Aku bila aku dengar ni macam aku tak boleh nak relate, Betul tu. tak boleh nak Aku blend. setuju tu. Sebab Aku setuju. aku sejujurnya memang Kau bila happy aku ke? dengar, Ha? aku rasa macam bestnya zaman sekolah aku. Betul. Aku boleh buat benda aku nak. Betul. Ya. Aku nak jadi apa tak ada masalah itu ini. Ya, pisang tu duduk sekolah asrama. Dia Serious. macam bila kau duduk asrama, masa kau kat asrama tu banyak gila tau. So orang akan atur program untuk kau. Betul. Faham tak? Hujung minggu ni budak-budak ni tak ada buat benda, kita atur program masa. Kita Ya. panggil alumni, kita buat program kerjaya. Tak, aku bukannya cakap sebab aku tak hargai, aku hargai. Cumanya itulah orang atur hidup kau. Expose ke luar the real world tu tak ni lah. Dia Betul. macam tunjuk apa yang nak ditunjuk, bukan tunjuk apa yang nak dilihat. Faham? Ya. Kau kena pakai ilmu makrifat ni. Macam sistem komunis lah. Sistem komunis lah. Aduh. Tapi betul lah. Memang jujurnya, kalau boleh diputar balik, aku rasa aku nak jadi sekolah. Tak masuk sekolah harian biasa tau. Okay. So, Memang betul benda tu. okay. So aku Itulah. rasa Boleh. sebab kita dah cakap for a while, so aku rasa aku saja nak tinggal benda ni, nak tinggal discussion ni dekat satu end yang tak close tapi tak terlalu open, so that siapa-siapa yang tengok ni ada ruang untuk cerita. Sebab kadang-kadang kita kat sini kita muda. Yep. Aku Sapek sebaya, Kai Sebaya. jauh muda. Tapi sometimes it's fair untuk ada view daripada orang lain juga yang Betul. mungkin berbeza range umur, mungkin lagi adik daripada kita, so that discussion ni bukan sekadar discussion yang kita je dapat apa yang kita cakap hari ni, tapi kita boleh dapat something more. View yang luar sikit. So kalau ada siapa-siapa yang mendengar, kalau ada apa nak bagi tahu, nak cerita on apa, boleh. Okay, Boleh tambah cerita. sikit. Ha. Dan kita punya talk hari ni ditajuk oleh Am. Aku nak jual apa tu? Tak nombor telefon lah. Nak jual sinar besi ke? Alright. So roll. Kena tukar tu lagu tutup ni.